Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah memilih 4 orang pelajar dari kelas A dan kelas C. Okey, dan kesemuanya adalah perempuan. Dan tajuk yang saya pilih ni adalah tajuk rawak. Secara rawak. Saya pilih secara rawak. Jadi saya pilih tentang ikan paus Nabi Yunus. Jadi saya akan mula dengan kelas 4A. Dan beliau ialah Rabi'atul Adawiyah. Orang yang pertama saya akan komen tentang video beliau. Okey, untuk video Rabi'atul, saya secara peribadinya saya suka opening dia. Sebabnya beliau letak details tentang beliau di sebelah kiri dan gambar paus dekat situ. Kenapa saya suka? Sebab bagi saya bila orang tengok opening ni, orang kata dia akan cerita tentang ikan paus. Ataupun orang kata tanya, kenapa ada ikan paus dekat situ? Mana ada orang saja letak tanpa ada tujuan. Betul tak? Jadi bahagian sini saya memang puji dan saya sukalah secara peribadinya pada diri saya. Okey. Seterusnya saya akan pergi ke bahagian teguran lah kot. Okey, ini apa yang saya perasan, tapi saya secara peribadinya tak ada niat pun nak jatuhkan ataupun segala yang berkaitan, segala yang sama makna dengannya lah. Okey. Kita tegur sebab kita kawan. Okey. Untuk teguran yang pertama ialah mengenai tanda baca. Okey, kalau kita tengok dalam dekat ayat tu, dalam perjalanan ribut kuat melanda, dan angin semakin kencang. Okey. Dekat situ sebelum dan tu ada koma. Kat situ kebiasaannya orang akan terlepas pandang. Jadi memang sebenarnya sebelum dan, selama saya tahu yang saya tahulah, dia tak boleh ada koma dekat situ. Itu kesalahan tanda baca tu, kita kena lebih hati-hatilah kot. Okey. Kemudian words tu kalau boleh kita justify kan. Justify tu supaya dia lebih nampak kemas, gitu. Lebih teratur, lebih macam okey macam kita nak baca ni, kemas, gitu. Okey, justifykan dia supaya dia nampak lebih lebih okey. Okey. Kemudian kemudian untuk bahagian yang ini saya perasan permulaan ayat, para penumpang membuang barangan mereka bagi mengurangkan berat kapal, tetapi kapal masih lagi berat. Lalu kapten kapal mencadangkan agar salah seorang dari penumpang terjun untuk meringankan beban. Okey, secara saya baca ni tak ada masalah sebenarnya, cumanya maksudnya tak ada masalah dari sudut makna. Kita faham makna yang Rabi'atul cuba sampaikan. Cumanya ayat ni dia terlalu panjang. Dia kita tak baca dalam satu nafas. Kita terpaksa curi nafas. Kalau dalam Quran curi nafas kan dosa. Macam itulah. Kiranya kalau ayat tu cuba kita praktiskan lah. Maksudnya kita cuba, kalau ayat tu lebih pada tak sampai satu nafas, awak kena adjust balik ayat tu. Awak kena betulkan balik ayat tu jadi sebaik mungkin. Maksudnya sependek mungkin yang boleh baca dalam satu nafas. Ataupun kalau awak tak nak, awak letak salah satu dalam ayat panjang-panjang tu, cuba letakkan noktah ke, supaya ayat tu tak terlalu panjang macam ni. Faham? Sebabnya sebab yang saya belajar, yang saya tahu, ayat panjang-panjang sini akan bukan disalahkan, akan digaris, akan dibuat kurungan. Ayat ni terlampau panjang. Jadi dekat situlah kot. Ya. Jadi kalau terlampau panjang, kita kasih pendekkan, hazaf mana yang patut hazaf, tapi jangan hilang makna. Gantikan dengan perkataan yang sama maksud ke, ataupun carilah macam mana kaedah nak letak nak letak di antara ayat tu noktah, lepas tu sambung balik ke, tak kisah, tapi asalkan jangan terlalu panjang. Sebabnya kalau boleh dalam satu nafas tu diibaratkan macam itulah. Maksudnya
Kalau baca dalam satu nafas tu boleh habis satu ayat tu, maksudnya ayat tu okey. Tapi kalau dah lebih kena curi nafas, tak boleh. Kita kena adjust lah, kasih lebih baik. Gitu Okay. Okay, satu lagi saya terlepas pandang. Dekat perenggannya ini, maka bertambahlah berat kapal dan hampir mengkaramkannya. Pada awal saya baca, saya macam mengkaramkannya. Saya pun macam agak keliru. Ada ke mengkaramkan? Jadi apa yang saya buat, saya tengok Kamus Dewan Online 4. Okay. Dia kata mengaramkan, tak deki. Itu setahu saya lah. Itu kalau saya tersilap, tegur saya balik lah. Tapi sepatutnya mengaramkannya. Gitu. Okay, untuk Rabiatul, tapi secara peribadinya tak ada masalah. Cuma sikit-sikit tu biasalah, kan. Saya faham apa yang ditulis. Okay, video dia bagus. Okay, kita tengok video ni. Mari sama-sama kita saksikan. Kita tengok video ni. Ikan paus Yunus. Okay, bagi saya, Dayang minta dia punya saudara untuk baca. Saya rasa salah satu cara yang bagus lah juga. Sebab kita nak tahu, sebab target kita ialah kanak-kanak. Jadi kanak-kanak faham tak? Cumanya bahagian di sini Dayang kata dia cuba buat dua eksperimen kan, dua sama ada dia letak Nabi Yunus ataupun tanpa Nabi dekat Yunus tu. Okay, dan adik ni dia cakap siapa Yunus? Sebab tak ada Nabi siapa Yunus? Okay. Jadi sebab tu bila kita terjemahan ni, tak semua benda kita kena ambil dan tak semua benda kita boleh buang. Kalau ambil semua pun tak elok, kalau buang semua lagilah tak elok. Cumanya nak ambil boleh. Okay, nak buang boleh, tapi berpada-pada. Sebab kita takut kita hilang makna sebenar. Okay, kita ingat kita ambil semua pada bahasa Arab tu, bila kita nak serat ke bahasa Melayu, kita buatlah ayat kita. Tapi sebenarnya ada satu benda, bila kita skip, bila kita hazafkan benda tu, bila sampai dekat bahasa sasaran, orang takkan faham. Tak sampai apa benda sebenarnya. Ataupun orang cuba macam apa maksud ayat ni, macam tu dia akan jadi masalah dekat situ. Jadi sebab tu lagi sekali saya tegaskan, tak semua benda boleh kita buang dan tak semua benda kita boleh ambil. Agak-agak lah kena tengok. Kalau kita tak hazaf benda tu dan dia akan menyebabkan pembaca sasaran confused, tak boleh juga. Kita kena ambil kira dua pihak. Okay, untuk kebaikan bersama. Sampailah yang terakhir ni, saya nak tegur tentang macam biasa, macam Rabiatul tadi, tanda baca lah. Okay, tengok yang ayat ni kedua tu. Ikan paus yang telah menelan Nabi Yunus, ayat ni salam kat atasnya, koma dan okay, koma lepas tu dan. Dia macam dia macam tak sesuai. Dia saya rasa situ salah satu kesalahan lah tanda baca. Setakat saya tahu. Saya rasa tak boleh letak situ. Jadi kita kena tengok balik lah tanda baca. Kena confirmkan balik. Tapi kalau saya salah, tegur saya balik. Okay? Okay, terima kasih. Okay, yang seterusnya ialah dari Nur Sakinah binti Haziman. Okay, Sakinah, dia ada cakap, dia kata dia ambil daripada sumber yang sahih. Dia cakap macam tu. Tapi saya kurang faham apa maksud sumber yang sahih tu. Mungkin saya sendiri kot yang tak faham. Saya kurang jelas dekat situ lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, perenggan kedua, paus yang menelan Nabi Allah iaitu Yunus AS dan membiarkannya berada dalam perutnya ikan paus selama beberapa hari tanpa mencederakannya. Okay. Okay,
dia gini tau, paus yang menelan Nabi Allah tu, sebab dia dekat ayat ni, dia yang saya perasan lah, dia terlampau banyaknya. Okey, tak ada duanya kat situ. Mungkin boleh ke kita kalau kita tukar paus yang menelan Nabi Allah iaitu Yunus AS dan membiarkan baginda berada dalam perutnya iaitu ikan paus selama beberapa hari tanpa mencederakannya. Okey, ada kesalahan dekat ejaan dekat situ. Mencederakannya. Okey. Okey. Mungkin Sakinah terlepas pandang kot Okey, ada satu dalam perenggan yang sama ni, perenggan yang paus yang menelan Nabi ni, Sakinah ada nyatakan kat sini, dia cakap dia ada hazaf sesuatu perkataan lah, saya tak dengar secara jelas, tapi ada dihazafkan. Dia kata dihazafkan atas sebab dia tak nak pembaca sasaran tu keliru. Jadi saya rasa tindakan beliau bijak lah. Sebabnya bila kita nak menterjemah ni, kita nak bagi orang baca. Jadi pembaca kita ni orang Melayu. Orang Melayu budak-budak pula tu. Jadi bila budak-budak ni, bila kita gunakan banyak benda sebenarnya ambil kira dengan budak-budak. Sama ada bahasa yang mudah, laras bahasa yang agak mudah untuk difahami. Kemudian perkataan tu jelas, ayat tu maksud dia jelas. Jadi budak-budak akan minat lah. Gitu. Jadi saya rasa tindakan dia bagus lah. Dia kata dihazafkan salah satu perkataan tu kot. Tak pasti sama ada bahasa Arab atau bahasa Arab maksudnya. Untuk dia tak nak mengelirukan pembaca. Okey. Okey. Untuk lakinnal ayyam wasyuhur wassanawat, ni semua ni yang ini Sakinah kata dia cuba buat satu teknik tu ialah harfiah lah. Okay. Bila dia buat harfiah untuk ayat ni, bila cakap dia macam agak janggal. Dia macam tak sesuai dengan bahasa Melayu kita. Jadi dia tukarkan kaedah dan jadi macam ni. Namun setelah sekian lama berlalu, tiada seorang pun dalam kalangan kaum Nabi Yunus yang beriman dengan ajarannya. Jadi saya rasa dekat sini orang dah faham. Bila lah mungkin boleh jadi orang akan terjemahkan dia satu-satu, jadi menyebabkan orang tak faham. Okey, tapi dengan tindakan Sakinah menukar jadi seperti ni, menyebabkan orang faham. Ayat tu dia macam ayat ni agak orang kata jelas lah. Orang boleh faham, senang, mudah. Okey. Kemudian tak ada benda dah kot. Kalau dari sudut Sakinah, itulah. Kalau dari Sakinah ni, itulah pandangan saya. Mungkin ejaan kena tengok, hati-hati balik. Yelah kadang-kadang bila kita buat banyak kali ni, kita tak perasan benda tu. Faham tak? Sebab dah banyak kali baca, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi hati-hati je lah. Itu saja. Okey. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey, seterusnya itu yang terakhir dari kelas C, iaitu Nurul Atikah binti Muhammad Rusli. Okey. Macam biasa, tanda baca lah. Tanda baca kena tengok balik, kena pastikan di bersesuaian. Okey. Bagi saya idea Atikah nak buat background picture dia, gambar paus tu, dia okey, tapi mungkin mungkin kena cari yang lebih yang menyebabkan dia tak nampak crowded kot. Itu sebab mata saya. Saya biasalah. Okey. Yang pertama, tanda baca kena jaga, tengok balik, kena tengok sebelum dan memang tak boleh ada koma. Okey, itu kena hati-hati Okey, kemudian dalam perenggan yang 1 2 3 4 5, yang keenam yang panjang sekali ni, hanya kepadanya tu kan. Nya tu kan semua huruf besar tu. Satu N je yang besar. Okey. Lepas tu sila pastikan
Mungkin kata nama khas tu kena huruf besar lah. Yunus kena huruf besar. Kata nama khas ke kata-kata yang kena tanda besar ni kena tengok balik Okey. Okey, kemudian saya secara peribadinya saya lebih suka kalau justify. Okey, justify words tu. Bila benda yang berkaitan dengan words, dengan penulisan, saya memang akan pastikan saya justify benda tu. Kecuali keadaan tak mengizinkan lah. Okay? Sebabnya dia kalau kita perasan kan, justify words ni dia macam nak diibaratkan macam first impression orang, bukan, first impression kita pada orang. Kalau orang tu kemas, orang tu yelah berpakaian kemas, dia ada aura dia tau. Macam mana first impression dia, macam mana kita pandang dia, dia ni kemas, dia mesti ada dia mesti ada kejayaan bagus, dia mesti ada aura positif dengan dia. So benda tu memainkan, benda penting tau. Dia bila kita kena biasakan dari sekarang. Sebabnya kalau kita tak biasakan dari sekarang, dia akan datang dia agak susah. Gitu. Okay. Kemudian ataupun kita boleh ibaratkan, contoh kita nak hantar laporan pada bos kan. Kita nak hantar laporan ni, laporan. Tapi bila kita buat laporan tu kita tak justify, kita hantar je laporan. Okay. Kalau kita dengan macam mana, sebab kalau apa yang saya bayangkan tau, bos ni dia bila dia tengok laporan, dia akan tengok secara kasar dulu. Okay, budak ni dia buat kemas ke tak kemas. Okay, isi dia tak tengok lagi. Tapi kalau dia kemas, macam okay, aku akan tengok laporan dia sebab dia kemas. Begitu. Okay. Kalau tak kemas, awal-awal lagi bos dah reject. Begitulah ibarat dia. Okay. Bila benda yang berkaitan dengan words, justify lah kot. Okay. Gitu. Baru macam okay, baru nampak macam kemas, baru okay nak baca. Gitu okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Mohon maaf atas segalanya. Saya tak ada niat, lagi sekali saya tak ada niat untuk komen buruk-buruk ke, tak ada. Macam saya cakap sebelum tadi, kita kawan. Jadi bila kawan ni orang kata kalau sayang tegur, gitulah. Okay. Itu je kot. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.